Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih lagi membincangkan bab 3 keturunan dan variasi dari silibus sains tingkatan 4 KBSM. Jadi pada kali ini kita akan bincangkan subtopik 3.3, iaitu penentuan seks anak dan kejadian kembar pada manusia. Okey, jadi yang pertama kita tengok dahulu mengenai konsep kromosom seks manusia. Jadi sel soma manusia mempunyai 23 pasang kromosom ataupun 46 kromosom. Maksudnya 23 pasang ni 23 darab 2, kita akan dapat 46 kromosom. Dan sel soma yang dimasukkan adalah sel badan kecuali sel gamet. Semua sel lain adalah sel soma kecuali hanyalah sel gamet sahaja. Jadi sel gamet yang dimasukkan adalah sperma dan ovum. Okey, 22 pasang adalah autosom dan sepasang adalah kromosom seks. Jadi ini 22 pasang ni dia akan bertanggungjawab untuk menghasilkan sel-sel badan, manakala kromosom seks ini adalah kromosom yang akan menentukan sama ada manusia itu lelaki ataupun perempuan. Okey, kromosom seks menentukan seks seseorang sama ada lelaki atau perempuan. Penegasan dia. Sekarang kita tengok penentuan seks anak dan kejadian kembar pada manusia. Jadi untuk lelaki di sini mempunyai 44 autosom dan juga kromosom seksnya X dan Y dalam sel soma. Jadi semua sel dalam badan kita mempunyai kromosom ni lah, iaitu 44 untuk autosom dan XY ni untuk kromosom seks. Ini untuk lelaki yang normal, jadi 44 tambah 2 46 kromosom. Itu jumlah ataupun nombor diploid untuk kromosom manusia lelaki. Okey, apabila berlaku proses meiosis, proses meiosis ini akan menghasilkan gamet sperma untuk lelaki. Ini bentuk gamet sperma. Ada bahagian kepala dia, ada bahagian leher dia di sini, kemudian ada bahagian ekor dia di sini. Macam berudu lah. Okey, jadi bila berlaku meiosis, kita masih ingat kita belajar konsep ini, maka akan berlaku perseparuhan. Nombor kromosom akan diseparuhkan. Jadi kemungkinan gamet yang pertama mempunyai 22 tambah Y. Maksudnya apa? Maksudnya 23. Jadi bila 46 diseparuhkan, kita akan dapat 23. Jadi 44 bahagi 2 dapat 22. X dan Y bahagilah. Yang ini bila terbagi dapat Y. Dan satu lagi kemungkinan adalah 22 tambah X. Jadi terbahagi yang ini. X dan Y telah pun dibahagikan. Okey, dalam ini sekarang ditunjukkan adalah karyotip lelaki. Karyotip lelaki ini maksudnya kromosom yang ada dalam manusia. Tunjukkan di sini karyotip lelaki 22 pasang tambah XY. 22 maksudnya 22 44 tambah 2 46 semualah. Ini menunjukkan dalam setiap nukleus sel kita akan ada kromosom ini. Kromosom bermula daripada nombor 2, nombor 1, 2 sampailah di sini awak lihat sampai nombor 22. Yang tak dinomborkan adalah kromosom seks, iaitu sama ada XY untuk lelaki ataupun XX untuk perempuan. Itu untuk manusia yang normal lah. Jadi ini yang dinamakan sebagai karyotip pemetaan kepada kromosom yang ada dalam nukleus sel kita. Jadi sini tunjukkan, dan nak perhatikan di sini kromosom Y ini jauh lebih pendek berbanding dengan kromosom X. Untuk perempuan pula, perempuan akan mempunyai 44 autosom dan kromosom seksnya adalah XX dalam sel soma.
Jadi semua sel dalam sel badan kita mempunyai nombor kromosom macam ni lah. Untuk perempuan 44 tambah 44 autosom tambah XX, kecuali untuk sel gamet. Okay. Sekarang berlaku proses meiosis, di mana meiosis akan menghasilkan gamet ovum. Jadi ini merupakan satu-satunya keadaan kromosom untuk gamet, untuk ovum. Kerana kalau perhatikan di sini 44 dibahagikan dengan 2 dapat 22. Kemudian oleh kerana di sini sama XX nya, jadi variasinya tak adalah, cuma 22 tambah X dari segi kromosom seks dia. Dari segi variasi lain tu ada dia melibatkan proses meiosis. Jadi ini sahaja keadaan untuk ovum, itu 22 tambah X diseparuhkan daripada 44 tambah XX. Jadi ini menunjukkan karyotik, pemetaan untuk kromosom yang ada dalam nukleus sel perempuan. Jadi setiap lihat sini kita ada 22 pasang, 22 dah 2, 40, 44 dan kromosom seksnya XX. Sama lah sini semua ibu pasangan ni. Jadi awak kena ingat ini berpasangan dan setiap satu datang daripada ayah. Setiap sel ni satu datang daripada ayah, satu lagi datang daripada ibu. Satu daripada ayah, satu daripada ibu. Okey, untuk penentuan seks, lelaki akan menghasilkan dua jenis sperma, iaitu 22 tambah X dan 22 tambah Y dan 22 tambah X. Manakala untuk perempuan akan menghasilkan sejenis sahaja ovum, iaitu 22 tambah X. Dengan di sini, untuk bapa berlaku proses penghasilan sperma pada bahagian testis, manakala pada ibu akan berlaku penghasilan ovum pada ovari. Jadi ini genotip asal untuk bapa, itu 44 tambah XY, ini 44 tambah XX. Jadi testis sebenarnya masih lagi mempunyai 46 kromosom. Ovari pun sebenarnya mempunyai 46 kromosom. Jadi bila dua organ ini menghasilkan gamet melalui proses meiosis ini, barulah nombor kromosom akan diseparuhkan. Jadi bapa pada testisnya akan menghasilkan sperma dan diseparuhkan nombor kromosom, maka kemungkinannya cumalah 22 tambah X dan 22 tambah Y. Jadi ini yang dibawa oleh berjuta-juta sperma ni. Manakala untuk ibu pula, bila menghasilkan ovum, ovumnya hanya terdiri daripada nukleus 22 tambah X sahaja. Jadi di sini maksudnya ovum hanya ada satu jenis sajalah, itu 22 tambah X. Yang kena ingat dalam proses meiosis untuk menghasilkan sperma ini, masih ingat setiap kali berlaku pembahagian meiosis, dia akan menghasilkan 4 sel anak. Jadi untuk lelaki semuanya selepas meiosis tadi semuanya akan menghasilkan sperma. Setiap pembahagian satu induk akan menghasilkan 4 sperma. Tetapi untuk ovari, bila berlaku meiosis, daripada 4 sel yang terbentuk pada akhir meiosis, hanya satu sahaja akan menjadi ovum. Jadi yang lain tu dia akan mengalami keadaan regresif. Sebahagiannya satu daripadanya akan menjadi corpus luteum dan satu lagi itu akan menyusut. Jadi yang berfungsi sebagai ovum cuma satu sahaja untuk meiosis yang berlaku dalam ovari ibu. Jadi setiap kitar haid hanya satu ovum sahaja dihasilkan. Tapi untuk lelaki mereka akan menghasilkan
berjuta-juta lelaki yang subur, dia akan menghasilkan berjuta-juta gamet lelaki, iaitu sperma. Okey, kemudian berlaku persenyawaan di antara gamet ini, di antara sperma dan juga ovum. Jadi ini kemungkinannya sperma yang pertama mungkin akan berjumpa dengan ovum ini. Jadi dia akan menghasilkan zygote atau anak ni dengan genotipnya 44 tambah XX. Maka kemungkinan yang kedua pula, dia boleh berjumpa dengan ovum masih lagi 22 tambah X, maka menghasilkan genotip 44 tambah XX. Untuk kemungkinan yang kedua pula, sperma ini 22 tambah Y ini berjumpa dengan ovum 22 tambah X, menghasilkan zygote 44 tambah XY. Dan kemungkinan yang kedua untuk sperma ini masih lagi menghasilkan 44 tambah XY pada zygote. Jadi ini adalah dari segi genotipnya. Dari segi fenotipnya, jantinanya, yang ini oleh kerana ada XX, maka dia seorang perempuan. Yang ini pun XX, maka dia seorang perempuan. Yang ini XY, maka dia lelaki. Yang ini XY, maka dia pun lelaki. Jadi disebut dikonklusikan jantina bayi ditentukan oleh jenis sperma yang mensenyawakan ovum. Kerana sperma ada dua jenis, 22 tambah X ataupun 22 tambah Y. Dan ovum hanya ada sejenis sahaja, iaitu 22 tambah X. Jadi jantina untuk menentukan XX atau XY bergantung kepada sperma jenis mana. Sebab itu dinyatakan jantina bayi ditentukan oleh jenis sperma yang mempersenyawakan ovum. Okey, dari segi pengiraan kebarangkalian untuk mendapatkan anak lelaki atau anak perempuan adalah sama, iaitu 50%. Di sinilah kita tengok. Jadi kita ada 2 perempuan, 2 lelaki. Kalau kita nak kira kebarangkalian untuk lelaki, jadi 2 lelaki dibagikan dengan keseluruhan, iaitu 4. Didarabkan dengan 100. Jadi kita akan dapat nilai 4 darab 1, 4 darab 25, 25 darab 2, kita akan dapat 50%. Jadi untuk perempuan pun samalah, 2 per 4. 2 daripada 4, keseluruhannya 4. 2 bagi 4 masih kita dapat yang ini. Tapi ini kena ingatlah, ini untuk setiap kali kehamilan, setiap kali persenyawaan. Setiap kali mengandung, setiap kali hamil, setiap kali berlaku persenyawaan, kebarangkalian untuk mendapat anak lelaki atau perempuan adalah 50%. Jadi jangan pelik lah kalau kamu lihat ada keluarga semuanya anak perempuan, ataupun ada keluarga semuanya anak lelaki. Sebab kebarangkalian ini dikira pada setiap kali kehamilan, bukannya keseluruhan kehamilan dalam hayat ibu dan bapa tersebut. Di sini kita tengok pula pembentukan kembar seiras. Jadi untuk kembar seiras, apa yang berlaku? Satu ovum disenyawakan oleh satu sperma dan menghasilkan satu zygote. Kemudian zygote itu dengan segeranya mengalami mitosis, lalu berkembang menjadi 2 embrio yang berkongsi satu plasenta. Ada satu plasenta kerana sebenarnya pada asalnya dia melibatkan satu zygote. Jadi kerana mungkin ibunya yang pertamanya subur, cukup nutrien, maka berlaku pembahagian mitosis pada zygote membentuk 2 zygote. Ataupun memang ada faktor keturunan lah, dari keturunan ibu dan bapa tersebut. Biasanya ibulah ada kembar, maka berkemungkinan ibu tadi juga boleh menghasilkan kembar lah. Jadi apa yang berlaku? Satu sperma mensenyawakan satu ovum menghasilkan satu zygote ini, dan zygote tadi dia mengalami mitosis kerana mungkin cukup nutrien, mungkin ada faktor genetiknya, dan menghasilkan 2 embrio, iaitu
embrio A dan embrio B. Oleh kerana mereka berasal daripada zygote yang sama, maka mereka mempunyai satu plasenta saja. Plasenta ni adalah satu struktur yang ada kalau pada orang Melayu dipanggil uri lah. Plasenta ni uri ya. Iaitu bahagian yang zygote yang terbenam dalam dinding endometrium nukleus, dinding endometrium uterus. Orang Melayu orang lama istilahkan sebagai bantal lah. Jadi itu daripada plasenta ni lah dia akan tumbuhnya tali pusat. Okey, juga di sini lah ini menggunakan mikroskop elektron menunjukkan satu sperma sedang cuba untuk mensenyawakan satu ovum, kemudian menghasilkan zygote, dan zygote ini mengalami pembahagian secara mitosis dan menghasilkan dua embrio yang berasingan. Jadi kalau ini berlaku lah, aku kena ingat embrio ini mempunyai genetik yang sama, semuanya sama. Jadi ini adalah kembar seiras. Jadi ini adalah contoh dua embrio yang berkembang dalam rahim ibu, uterus, dan ada dua tali pusat, setiap satu tali pusat, dan berkongsi satu plasenta. Jadi plasenta ini dia akan terbenam di dalam dinding endometrium uterus. Okay, jadi ini salah ni, ini bukan plasenta ni, salah label ni. Ini adalah amnion sac, kantung amnion. Amnion ni adalah cecair yang ada dalam ni. Masa kehamilan bayi ni dia seolah-olah terapung dalam cecair lah, seolah dia berenang lah. Dia tak berenang pun, tapi dia dalam air. Cecair dinamakan sebagai cecair amnion. Orang Melayu panggil air ketuban. Ini contohlah hasilnya bila dilahirkan. Kalau ada ini kembar seiras, sebab semuanya mesti sama. Termasuklah juga cap jari dia mesti sama. Kalau satu perempuan, satu lagi mesti perempuan. Ini untuk kembar seiras. Satu lelaki mesti satu lagi lelaki. Jadi semuanya sama, sebab semuanya berasal daripada satu zygote yang mempunyai genetik yang sama. Okey, untuk membentukkan kembar tak seiras pula, dia akan melibatkan dua ovum disenyawakan oleh dua sperma dan menghasilkan dua zygote. Maksudnya, ini zygote yang berlainan. Dia mempunyai genetik yang berlainan. Okey, dan ini untuk dua kembar dua lah. Kalau kembar tiga, maksudnya tiga ovum dan tiga zygote. Jadi, cara normalnya, setiap satu kitar haid, perempuan akan menghasilkan satu ovum saja. Tapi kalau perempuan itu mungkin cukup subur, ataupun ada faktor genetiknya pada keturunan dia, maka dia boleh menghasilkan lebih daripada satu ovum dalam satu kitar haid. Sebab itu dia boleh menghasilkan kembar tak seiras. Jadi kedua-dua zygote akan berkembang menjadi dua embrio dalam plasenta yang berlainan. Kemudian ditunjukkan sini sperma P mensenyawakan ovum X menghasilkan zygote U. Kemudian sperma Q mensenyawakan ovum Y menghasilkan zygote B. Ini dari dua ovum, dua sperma bersenyawa menghasilkan dua zygote. Zygote yang berasingan, maka dia mempunyai faktor genetik yang berlainan. Jadi di sini dia akan menghasilkan dua fetus. Ini fetus 1, 2, kemudian satu tali pusat. Dan lihat di sini, ini plasenta yang pertama, ini plasenta yang kedua. Ini masih lagi salah, ini bukan plasenta. Jadi yang ditunjukkan di sini adalah kantung amnion sac. Di dalamnya ada cecair amnion. Ini keadaan dia. Kemungkinan yang pertama, seorang boleh jadi perempuan, seorang boleh jadi lelaki, kerana dia mempunyai dua zygote
yang asalnya dua zygote yang mempunyai genetik yang berlainan. Okay. Ataupun kedua-duanya boleh jadi perempuan, ataupun kedua-duanya boleh jadi lelaki. Okay. Jadi itu untuk pembentukan kembar tak seiras. Kemudian kita tengok lagi pembentukan kembar siam. Kembar siam adalah kembar seiras yang sebahagian badan mereka bersatu kerana zygote gagal terpisah secara sempurna menjadi dua embrio. Nah, ini maksudnya pembahagiannya. Mitosis yang tak lengkap yang berlaku pada zygote tadilah. Dia membahagi dua tetapi tak lengkap. Ada tempat-tempat dia masih bercantum. Okay. Jadi kebanyakan kembar siam berkongsi salah satu organ seperti jantung, otak, ginjal, paru dan sistem pencernaan. Jadi tengoklah survival dia macam mana bergantung kepada perkongsian organ mana. Organ yang paling penting sekali, paling sensitif di sini adalah otak lah. Keduanya paru-paru, ketiga jantung. Pembahagian kembar siam melalui pembedahan mungkin berjaya jika kembar tersebut mempunyai organ dalaman sendiri. Ini dia punya keyword dia. Mungkin berjaya jika kembar tersebut mempunyai organ dalamannya sendiri. Contohnya dia bercantum pada bahagian tangan. Itu boleh dipisahkan. Sebab tangan bukanlah organ utama. Jadi ini dia punya gambaran dia. Satu ovum dibebaskan dan disenyamakan oleh satu sperma. Zygote membahagi secara tidak sempurna melalui mitosis, menyebabkan ada tempat yang melekat di sini. Dua embrio terlekat bersama. Kesannya dia akan menghasilkan dua fetus terikat bersama dan berkongsi plasenta yang sama. Jadi ini untuk dia terlekat pada bahagian kepala sini lah. Kesan dia ini kembar siam, dia terlekat pada bahagian badan. Kalau berkongsi berkongsi organ utama, kalau berlaku pembedahan satu mungkin survive, satu lagi akan mati. Kita tengok persamaan dan perbezaan antara kembar seiras dan kembar tak seiras. Persamaannya, kedua-dua kembar terbentuk pada masa yang sama. Mesti betul-betul pada masa yang sama. Yang kedua, ovum hanya disenyawakan oleh satu sperma sahaja. Sebab ovum tak mungkin disenyawakan oleh dua sperma atau lebih sperma. Bila satu sperma berjaya mensenyawakan ovum tersebut, maka ovum akan menghasilkan selaput yang menghalang daripada sperma lain untuk masuk ke dalam ovum tadi, mensenyawakan nukleus dia. Maksudnya kalau ada banyak lagi sperma di luar, mereka akan matilah. Mereka tidak akan dapat mensenyawakannya. Kita tengok perbezaan untuk kembar seiras. Yang pertama sekali, untuk kembar seiras, satu ovum disenyawakan oleh satu sperma membentuk satu zygote lalu membahagi membentuk dua embrio. Manakala untuk kembar tak seiras, dua ovum disenyawakan oleh dua sperma membentuk dua zygote lalu berkembang menjadi dua embrio. Perbezaan ini dari segi jumlah ovum dan juga jumlah sperma. Perbezaan yang kedua, untuk kembar seiras, dua fetus berkongsi satu plasenta. Manakala untuk kembar tak seiras, setiap fetus mempunyai plasenta sendiri. Untuk kembar seiras, kandungan genetiknya adalah sama. Manakala untuk kembar tak seiras, kandungan genetiknya adalah berbeza. Untuk kembar seiras, jantina mesti wajib sama. Untuk kembar tak seiras, jantina yang sama ataupun boleh juga berbeza. Okey, kembar seiras, trait yang sama. Trait ni maksudnya apa yang dapat kita lihat lah. Kalau rambut, semuanya rambut hitam. Kalau satu mantung hidung, satu lagi mesti mantung hidung. Kecuali berlaku masalah pada semasa tingkat perkembangan, itu lain cerita. Kalau tidak berlaku masalah perkembangan semasa kehamilan, semua traitnya adalah sama. Kalau untuk kembar tak seiras mempunyai trait yang berbeza kerana genetiknya berbeza.
Okay, jadi ini untuk topik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.